Kalau ideal dia beri data, a group of data, tapi data tu dalam bentuk table, bentuk table. Ideal nampak tak dia punya secara keseluruhan data tu? Nampak. Okey. Dan ideal juga diberi data melalui carta pie. Carta pie. Okey. Mana yang ideal akan lebih faham data, antara carta pie ke ataupun jadual dalam bentuk jadual? Mana ya? Carta pie. Carta pie. So oleh sebab itu, okey, kenapa ahli saintis dia rumuskan data tu dalam bentuk yang senang kita nak faham, iaitu carta pie ataupun dalam bentuk graf. Faham? Graf dan juga bentuk carta pie, sebab kita nak mudah uruskan data. Okey. So minggu lepas kita dah tengok sedikit latihan, dan sekarang kita akan habiskan matematik tahun 6, iaitu boleh jadian. Okey. Apa yang Aidil belajar matematik tahun 6 ni semua akan belajar balik di masa tingkatan 1 nanti. Okey, cuma tajuk dia berubah sedikit. Okey. Kalau isi kandungan dia tetap sama. Okey. Alright. So Aidil, untuk kebolehjadian, apa yang Aidil tahu, apa yang kita dah sentuh, kebolehjadian ni boleh jadi benda tu tak jadi, boleh jadi benda tu berlaku, boleh jadi benda tu tidak berlaku. Okey? Dia ada possibility, kemungkinan. Okey, kemungkinan benda tu berlaku, kemungkinan benda tu tidak berlaku. Okey? Okey, tapi kalau peristiwa yang betul-betul boleh berlaku, ataupun yang saya sebutkan hari itu, iaitu antaranya ribut taufan, menampak nombor genap daripada balingan dadu. Tapi boleh tak kita mendapat nombor ganjil daripada balingan dadu? Tak boleh. Boleh. Boleh kan? Okey, boleh tak gerhana matahari berlaku setiap tahun? Boleh. Boleh tak gerhana matahari tidak berlaku dalam setiap tahun? Boleh. Tapi yang tidak mungkin berlaku. Okey, contohnya bayi berjalan sebaik saja dilahirkan. Boleh? Tak boleh. Manusia tua sebelum muda. Boleh ke? Mustahil. Okey, suatu hari nanti lembu bertelur. Boleh? Mustahil. Okey. Sekarang ni tidak mungkin berlaku ni adalah benda yang mustahil lah. Contoh, kalau ikutkan sifat-sifat Allah pun benda yang sifat Allah, bukan manusia, Allah tidak sama dengan sifat manusia, betul tak? Mustahil Allah itu boleh beranak, mustahil Allah itu diperanakkan. Tapi manusia boleh tak beranak? Manusia boleh. Manusia boleh tak diperanakkan? Boleh. Okay. So itu peristiwa yang berlaku dekat dalam dunia dan juga dekat apa yang berlaku di alam barzakh sana. Okay, jom kita masuk pada contoh. Okay, senang je. Saya nak okay, Aidil, boleh baca contoh satu? Nyatakan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Berikan sebab anda. Okay. So untuk bulan Ogos. So jawapan untuk kebolehjadian ni ada dua benda je, iaitu mungkin berlaku ataupun tidak mungkin berlaku. Dan kena beritahu apa sebab dia, apa rasional, kenapa dia tak mungkin berlaku dan kenapa benda tu mungkin berlaku. Okey, yang pertama, bulan Ogos mempunyai 30. Mungkin berlaku ataupun tidak mungkin berlaku? Mungkin berlaku. Tidak mungkin berlaku. Sebab? Okay. Mungkin. Okey. Dia bulan Ogos. Okey, soalan dia
bulan Ogos mempunyai 30 hari. Bulan Ogos mempunyai 30 hari tidak mungkin. Tidak mungkin. So jawapan dia kena letak tidak mungkin berlaku. Okey. Ogos very good. Tidak mungkin. Ogos very good. Ideal. Okey, seterusnya Aidil. Okey, baca yang nombor B Aidil. Perempuan berambut botak. Okey. So apa jawapan dia? Mungkin berlaku. Okey. Mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Okey. Okey, kenapa? Mungkin dia nak ada botak. Mungkin dia kalau botak ni selalu dikaitkan dengan Kanser. kanser. Okey. Okey. C. Aidil. Ikan akan berjalan di dalam air. Okey. Cari raya yang akan jatuh pada hari Isnin. Okey. Mungkin So, berlaku. Mungkin berlaku sebab Isnin juga merupakan hari yang terdapat dalam seminggu. okey, masya-Allah, bagus juga. Okey. D. Ikan akan berjalan di dalam air. Okey. So, Tidak mungkin berlaku. okey, kenapa? Sebab ikan berenang bukan jalan. Okey, bagus juga. Okey, soalan D. Soalan E. Gabungan 2 segi 4 sama sisi akan menghasilkan segitiga sama kaki. Betul ke? Tidak mungkin. Sebab Sebab segi 4 kita tak boleh menjadi segitiga. 2 segi 4. Segitiga gabungan 2. Macam mana dia? 2 segi 4 sama sisi. Mungkin berlaku. Okey. Okey, gabungan 2 segi 4 sama sisi. Mungkin berlaku. Dia gabung macam ni. Kalau digabungkan sama sisi tu kan macam ni. Okey. Nampak tak? Okey. So kalau digabungkan menjadi macam ni. Dapat tak segi 4 sama? Dapat. Maksudnya dia jadi segi 4 sama. Dia jadi kotak segi 4 sama. Sebab dua segi dia ada 4 sisi. Ada 4. yang ni sisi sama kan? Kecil. Ni segi sama kecil kan? Kalau digabungkan dia dapat panjang sama. Okey, panjang sama. So jawapannya apa? Aidil? Mungkin berlaku. Sebab gabungan tersebut menghasilkan segi 4 tepat. Okey, bagus juga. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Okey, contoh yang ketiga. Tuan baca Aidil. Oh, sorry. Segi 4 sama sisi kalau gabung menjadi segi 4 tepat. Yang ni. Okey. Dia jadi panjang Faham Aidil? Okey. Sama juga segi 4 tepat. Segi 4 tepat kalau gabung boleh jadi segi 4 sama sisi. Okey. Okey, contoh yang ketiga, Aidil. Okay. Baca Aidil. Gariskan kenyataan berikut sama ada mungkin atau tidak. Mungkin berlaku. Okey, A.
Satu nombor ganjil dibahagi dengan nombor genap tidak akan mendapat baki. So jawapan dia mungkin berlaku. Tidak mungkin berlaku. Kenapa? Sebab nombor ganjil bahagi nombor genap mesti akan ada baki. Okey, betul. Okey. Mesti ada baki. Okey, B. Hujan pada setiap minggu. Mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku? Mungkin. Okey, bagus. Okey, air sungai. Air sungai meningkat pada musim kemarau. Okey, kalau ikut logik akal boleh. Dalam musim air pula melimpah ruah. Mustahil kan? Sebab musim kemarau tak ada air. Ya, betul. So jawapan dia tidak mungkin berlaku. very good. Okey, D. Bahagia sebelum sengsara. Bahagia sengsara. Ikut logik akal betul ke? Boleh je, mungkin berlaku. Sengsara sebelum bahagia ada? Ada, mungkin berlaku juga. Contohnya apa? Bahagia sebelum sengsara ni apa benda ni? Idea? Contoh. Bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Okey. Sengsara sebelum bahagia? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bagus, very good. Okay, so sekarang ni kita masuk ke boleh jadi yang peristiwa ni. Kita buka lagi skop. Tadi skop dia tidak mungkin berlaku ataupun mungkin berlaku. Sekarang ni kita kembangkan lagi kepada 5 lagi jawapan. Dia contohnya macam hukum. Hukum asal adalah bukan, harus. Hukum asal dia harus. Hukum asal iaitu halal haram. Contohnya ini halal ni haram. Ni contoh hukum hukum halal haram. Tapi kalau Ustaz kembangkan hukum ni kepada 5 hukum, jadi dia akan jadi makruh, wajib, haram, harus, sunat. So yang ni pun sama. Kalau kita kembangkan ke boleh jadi yang peristiwa, dia akan jadi 5 jawapan. Contoh, jawapan pertama apa dia? Pasti. Kedua, kecil kemungkinan. Ketiga, besar kemungkinan. Okey, 4, sama kemungkinan. 5, mustahil. Okey. So kita ada 5 jawapan. Okey, boleh Aidin? Tapi kalau matematik sekolah menengah, dia jadi lain. Matematik sekolah menengah, dia ada dia punya isbah. Dia nak jawapan. Dia ada isbah. Lepas tu dia ada apa? Cara nak jawab dia. Dia ada teknik-teknik dia. Okey, yang ni insya-Allah masih senang lagi. Okey, contoh. Apa yang berlaku? Pasti. Jawapan untuk kebolehjadian peristiwa yang pasti. Contoh dia apa? 24 jam dalam satu hari. Okey, lagi? Semua benda hidup akan mati. Lagi? 1 km bersamaan dengan 1000 m. Okey. So pasti ni apa yang dapat simpulkan? Benda tu memang akan terjadi. Tak kira apa-apa pun. Memang akan terjadi ke? Sampai hari kiamat. Hari kiamat. Dia tidak akan berubah. Okey, yang kedua, kecil kemungkinan. Kebolehjadian peristiwa kecil kemungkinan ni apa contoh dia ini? Gagal dalam peperiksaan. Okey. Walaupun sentiasa mengulang gaji. Okey, tapi kena baca maksud kemungkinan berlaku. Sesuatu perkara itu kecil. Okey, contoh. Okey, maksudnya possibility untuk berlaku tu kecil ke besar? Kecil. Maksudnya kadang-kadang kita boleh gagal. Kan, betul tak? Dia bukannya setiap exam kita akan gagal. Tapi gagal dalam peperiksaan walaupun sentiasa menggunakan gaji. So kecil kemungkinan lah. Maksudnya tak mustahil benda tu berlaku. Tapi
dia punya nisbah untuk berlaku tu mungkin contoh 20%. 20% je berjaya untuk gagal dalam peperiksaan. Okey, sebab apa? Kalau dia study, kalau dia ulang kaji, okey, berapa ramai sekolah yang ulang kaji? Semua murid ulang kaji, betul tak Aidil? Tapi tak yang gagal. Kan? Tapi ramai tak yang pelajar yang gagal? Tak ramai, banyak yang lulus. So, ini adalah kecil kemungkinan berlaku. Maksudnya tak ramai, dia berlaku tapi tak ramai sebab kecil dia punya kebolehjadian tu. Okey, dapat melihat pelangi, contoh dapat melihat pelangi selepas Okey, dekat dalam dunia ni hanya 30% je manusia boleh tengok pelangi selepas hujan. Contoh, hari ni hujan kan? Tempat air dia ada hujan, Shah Alam, KL. Hujan. Boleh nampak tak pelangi? Tak nampak kan? Tak nampak. Selalunya kecil kemungkinan pelangi itu akan muncul. Tak selalunya, tak besar kemungkinan. Maksudnya hanya sedikit je peluang untuk kita lihat pelangi. Itu maksudnya kecil kemungkinan. Okey, faham idea sangat tu? Okey, untuk besar kemungkinan. Okey, apa maksud besar kemungkinan ni Aidil? Kemungkinan suatu perkara itu berlaku adalah lebih besar. Okey, kalau yang kecil kemungkinan tadi apa maksud dia? Kemungkinan berlaku suatu perkara itu adalah kecil. Okay, maksudnya terbeza dia potensi untuk dia terjadi tu besar, yang kecil kemungkinan tu possibility untuk dia berlaku tu kecil. Okay, contoh untuk besar kemungkinan ni apa ini? Contohnya paras air sungai menurun semasa musim kemarau. Okey. So benda ni memang betul-betul akan jadi ke ataupun kecil kemungkinan? Tak semestinya, tapi selalunya akan jadi. Bagus, very good. Okey, seterusnya dapat melihat matahari waktu siang. Okey, so yang ni selalunya 80% memang akan berjaya air susun. Okey. Kadang-kadang hujan tak dapat matahari. Okey, tapi tak selalu. Tapi besarnya akan dapat matahari. So, selalu 70%. So, besar dia punya besar kemungkinan akan berlaku dapat melihat matahari. Okey. So, nombor 4. Sama kemungkinan. Apa maksud sama kemungkinan, Aidil? Sesuatu perkara itu mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku. Mempunyai. Okey. So, berapa persen kita boleh letak kat sini? 50-50. 50. 1/1. 50 ni sebab 50. Ya, betul. Ataupun 1/1 yang dia cakap tadi. Betul-betul. Okey, dia boleh jadi benda tu dan boleh jadi tidak. Okey. Kalau yang ini dia punya nisbah ni berapa? Kalau besar kemungkinan ni 80 70 hingga 60 hingga 70. Ataupun 80-20. Ataupun 70-30 kan. Jadi kalau 30-30, 60-40. kecil kemungkinan ni kemungkinan 40-60, 70-30, 30-70. Okey. So kita ambil 20-80 atau 30-70. Okey. Balik dengan Ni dipanggil successful rate. Successful rate maksudnya successful rate untuk berlaku kadar kemenjadian. Kadar kemenjadian tu rendah.
kadar kemenjanjian tu tinggi. Tapi kalau pasti macam mana? Pasti tu 100%, 100%. Kepada kosong. Okey. Okey, 50-50. Contoh 50-50 ni. Apa idea? Mendapat nombor genap apabila mengambil angka giliran. Agak giliran kan ada genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil. So maksudnya kalau kita tak dapat genap, kita akan dapat ganjil. Sebab kita ada dua je kemungkinan. Dia tak ada 2-3 kemungkinan. Ada dua sahaja. So mungkin boleh jadi kita dapat nombor genap, boleh jadi kita dapat nombor ganjil. Okey, seterusnya Aidil. Anak yang dilahirkan ialah perempuan. Okey. Kita tak ada jantina lain selain daripada lelaki dan perempuan. So bila ada lelaki dan perempuan, kita hanya dua pilihan saja. Okey, kalau kita dapat anak baby lelaki dapat 50%, dapat baby perempuan dapat 50%. So kita hanya ada dua pilihan, sama ada dapat lelaki atau perempuan. Itu sama kemungkinan. Okey, last sekali. Apa dia Aidil? Mustahil. Zero successful rate dia? 0 di bawah 100. Okey. So apa dia punya maksud dia? Mustahil ni. Perkara yang tidak mungkin berlaku. Dia contoh? Berenang dari Melaka ke Sabah dalam sehari. Okey, mustahil. Okey lagi? Mustahil sebab jauh. Air laut jadi kering. Okey, mustahil air laut. Okey lagi, dan lagi satu lagi? Segi empat mempunyai 5 sisi. Ni sampai kiamat tidak akan berlaku. Okey. So, jom kita tengok contoh selesai masalah. Okey. Sekejap Okey. Okey, Aidil. Mustahil. Okey, banyak. Okey, cuba Aidil baca Aidil. Menyiapkan 40 soalan tata bahasa dalam masa 5 minit. Okey, Masya Allah, bagus, very good. Mustahil Mustahil. Okey. Ustaz, tak nak bagi jawapan. So, Aidil kena fikir. Antara 55 kebojadian tu ada yang mana? Okey. Yang kedua. Mengantuk apabila tidak mendapat tidur yang cukup. Besar kemungkinan. Besar kemungkinan. Ada orang yang tak cukup tidur tapi ngantuk tak? Tak ngantuk. So besar kemungkinan itu hanya sikit je orang yang tak mengantuk, tapi kebanyakan orang kalau tak cukup tidur dia mengantuk. So successful rate untuk mengantuk tu 80-20. Okey, seterusnya C. Menarik tangan dengan pantas apabila terkena objek panas. Okey. Jawapan dia? Pasti. Okey. Tak ada orang yang successful rate dia walaupun satu orang dalam 1 juta, tak pernah lagi satu orang dalam 1 juta tu kalau terkena objek panas dia stay dekat je dekat objek panas tu, tak bergerak-gerak. Okey. So dia akan menyebabkan mudarat lah. Okey. Next, D. Terjumpa bunga orkid dalam hotel. Okey, jawapan? Kecil kemungkinan. Sebab orkid selalu dekat taman. Okey, bagus. Okey, E. Mendapat nombor genap daripada cabutan bertuah. Okey. Jawapan? Sama kemungkinan. Okey, bagus, very good. Okey. Okey. Nanti Aidil buat ini permainan ni. Okey. Ni game tau. So Aidil main game dengan adik ke sesiapa. Cuma Aidil bagi tahu contoh dapat
nombor 10, 8. Nanti dapat 10 hari dan seminggu. So apa dia punya possibility, apa dia punya jawapan? Mustahil. Macam tu lah. Mustahil. Ya, okey. So contoh yang ketiga. Okay, ada cuba baca itu. Sebuah kotak mengandungi 20 biji guli yang terdiri daripada 13 biji guli merah, 5 biji guli biru dan 2 biji guli hijau. Okay. So maksudnya Bakri okay. mengeluarkan 3 biji guli biru dan 2 biji guli hijau. Kemudian Aida mengeluarkan sebiji guli dari kotak itu. Nyatakan kebolehjadian bagi warna guli yang akan dikeluarkan oleh Aida. Okay. So soalan dia apa? Kebolehjadian bagi warna guli yang akan dikeluarkan pada daripada Aida. Okay, so kita jawab tu So ada dalam guli tu ada warna apa? Guli biru, 13 guli merah, 5 guli biru, 2 guli hijau. Okay. So okay, kita tengok penyelesaian dia. Okay, guli biru kecil kemungkinan. Okay, kenapa guli biru ni kecil kemungkinan? Sebab dia sikit daripada guli merah. Okay, betul. So tengok guli biru ni ada 5 biji sahaja kan, betul tak Aidil? Okay, 5 biji guli biru kan? Betul. Okay. Kemudian guli hijau ada berapa biji? Hijau ada 2 je. Okay, guli merah? 13. Okay, 13. Okay, so kalau Bakri mengeluarkan 3 biji guli biru dan 2 biji guli hijau. So maksudnya Bakri dia dah tolak lagi biji. Okay, ini Bakri ambil kan? Okay, ini Bakri ambil. Kemudian Bakri ambil tak guli merah? Tak. Bakri tak ambil. Bakri ambil tak guli hijau? Ambil sampai habis. Ambil sampai habis, tinggal kosong. Tapi yang balance guli biru ni? 2 tinggal 2. So sekarang ni guli biru ada 2, yang terakhir guli merah ada berapa? Masih 3. Merah ada 13 lagi. Okay, yang hijau tinggal? Kosong. Okay, ni selepas Bakri ambil. Sekarang kita tengok. Kalau soalan ni apa? Nyatakan kebolehjadian bagi warna guli sekiranya Aida mengeluarkan 1 biji guli dari kotak itu. Boleh jadi 2, boleh jadi merah. Okay, so kalau biru? Biru kecil kemungkinan. Okay, kenapa? Sebab biru sikit je. Merah ada 15. Merah ada lebih banyak. Okay, so merah apa jawapan dia? Merah besar kemungkinan. Sebab merah paling banyak sekali. Yang banyak iaitu 13 daripada 15. Okay, Masya Allah, bagus very good. Okay. Assalamualaikum Aidil. Saya minta maaf kejap. Ustaz terlupa. Kenapa Ustaz? Sorry. Ustaz terlupa letak sabun. Ustaz dalam mesin basuh. Mesin basuh dah siap dah. So Ustaz basuh lagi sekali. Oh. Okay. So kebolehjadian Ustaz tak letak sabun tu
Kecil, apa dia punya ni? Apa Okay. apa dia punya kecil? Ustaz tak pernah, tak tahu, tapi specific rate untuk Ustaz buat kesilapan ni kecil lah sebab Ustaz terlupa. Okay, untuk guli hijau. Guli hijau mustahil. Sebab Aidil? Dia dah tak ada dah. Sebab Bakri dah ambil Bakri dah ambil semua. Okay. So itu adalah cara nak jawab kebarangkalian. Okay. So ini adalah basic. Ya Aidil. Basic untuk Aidil faham apabila masuk tingkatan 1 nanti ada lagi belajar lagi mendalam lah. Maksudnya masuk form 1 dia akan lagi mendalam benda ni. Tapi ini basic dia. Alright. So any question? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alright. So insyaAllah yang baik itu semua datang daripada Allah. Dan segala kekurangan kelemahan itu semua datang daripada Allah juga, tapi melalui Ustaz. Dan Ustaz minta maaf atas kekurangan Ustaz dalam menyampaikan ilmu. Okay, insyaAllah semoga Allah memberikan kefahaman daya kepada kita semua. Dan maka berakhirlah matematik kita pada seluruh bab tahun 6 ni. InsyaAllah untuk sains kita akan habis minggu depan ni. Semua bab sains yang tinggal. Bab 7, bab 8, bab 9. InsyaAllah ke bab 10 tak ingat. Okay, dan English kita akan buat lepas habis sains ni. Boleh Aidil? Boleh. Okay. Okay, very good Aidil. Okay, insyaAllah Aidil, kita akhir kelas kita dengan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.